Musibah banjir yang melanda negara di beberapa negeri termasuk Lembah Kelang, ekoran hujan lebat yang berterusan sejak Jumaat lalu sememangnya memberikan impak yang cukup besar kepada seluruh rakyat Malaysia. Ada elektrik dah macam peti ais, TV, yang lain semua terapung. Hantaran adik pun ada yang tak elok jugalah. Macam dia ada beli almari, rak TV pun dah belum guna lagi. Dah kembang apa semua macam tu. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat tengah hari kepada anda semua penonton Wanita hari ini untuk episod 23 Disember 2021, hari Khamis hari ini. Kita harapkan anda semua dalam keadaan tenang, dalam keadaan cukup positif sekali dan kalau boleh pada hari ini kita nak kongsikan kebaikan kepada rakan-rakan kita kan. Dan hari ini anda bersama saya Hawa dan juga Sugita. Ya, Hawa, dan pastinya anda di rumah pun sedia maklum mengenai keadaan banjir di negara kita. Dan kalau kita lihat mungkin kawasan-kawasan di sekitar Lembah Kelang, keadaan sudah pun dalam keadaan yang terkawal, tetapi ada negeri-negeri lain termasuklah negeri Pahang, keadaan tidak begitu, belum lagi pulih sepenuhnya, masih tidak ada banyak lagi perubahan di kawasan-kawasan tersebut, termasuklah di Temerloh di mana bantuan masih lagi diperlukan. Jadi kalau anda di sekitar kawasan-kawasan yang terjejas itu dan boleh ataupun anda ada akses untuk memberikan bantuan, bolehlah anda mendapat tahu apakah bantuan yang mereka perlukan. Dan anda boleh hulurkannya melalui organisasi-organisasi yang terlibat dengannya. Betul tu Sugi. Kalau kita lihat sekarang ini ramai individu ataupun ahli perniagaan, NGO melakukan yang terbaik, mengumpul dana untuk membantu mereka yang memerlukan, membeli alat-alat dan sebagainya kan. Dan kita nak kongsikan sedikit perkembangan banjir di negara kita. Kata Ketua Polis Negara Tan Sri Aqil Sani Abdullah Sani, semuanya 7 negeri masih terjejas kerana kenaikan paras air sungai. Dan setakat pagi ini 68,341 mangsa banjir direkodkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS. Hawa, kalau kita lihat Hawa, semakin hari semakin ramai yang terjejas, daripada 25,000 di Pahang ke lebih 42,000 dan kini lebih 68,000 ya. Ya, betul tu. Dan sekarang ni bila musim hujan kan, kita bukan saja bimbangkan tentang banjir tetapi tentang jalan-jalan yang boleh kita lalu ataupun tidak sebab kebimbangan tentang tanah runtuh. Dan terkini di Jalan Lama, jalan dari Gombak nak ke Bentong ditutup disebabkan oleh tanah runtuh. Jadi pagi tadi saya ada berbual dengan rakan wartawan di Buletin TV3 yang berkongsi ada kereta yang nak lalu terpaksa patah balik guna jalan lain. Mereka yang berbasikal pun kena pergi ke jalan lain. Jadi sebelum nak ke mana-mana, rancang perjalanan anda, lihat di Twitter ataupun laman web rasmi. Betul. Dan bukan sahaja itu Hawa, ada beberapa laluan di Selangor masih lagi ditutup. Jadi mungkin anda boleh mengambil tahu dulu apa antara jalan-jalan ataupun laluan-laluan yang ditutup sebelum mungkinlah ada antara-antara yang ingin ke tempat kejadian untuk menjadi sukarelawan. Jadi kalau anda ambil tahu dahulu, anda boleh mengelak daripada menyukarkan lagi keadaan di situlah. Kita tak nak sesak-sesak dengan kereta menyukarkan pihak berkuasa untuk membantu mereka yang tersekat dekat dalam tu. Ya, betul tu. Dan lagi satu pula tentang kesihatan kita. Bila musim banjir ini, kita faham ramai yang turun untuk membantu, bukan saja kepada mangsa banjir, kepada sukarelawan juga kita nak ingatkan supaya berhati-hati sebab kita bimbangkan tentang penyakit bawaan air. Antaranya yang dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, penyakit taun ataupun kolera yang merupakan penyakit bawaan air dan makanan akibat jangkitan bakteria dan boleh menyebabkan cirit-birit yang teruk. Dan kalau anda lihat di kaca TV, itu antara langkah-langkah yang boleh anda lakukan untuk elak daripada mendapat jangkitan penyakit bawaan air. Okey, baik, itu dia peringatan daripada kami buat anda di musim banjir ini. Dan kini kami nak kongsikan bersama dengan anda kompilasi TikTok berkaitan dengan insiden-insiden sewaktu musim banjir ini. Jom kita saksikan.
பிறந்தது போதும் மனிதம் ஒன்றே தீர்வாகும் கசிந்திடும் கண்ணீரை நிறுமிட செய்யா மறந்திடும் நெஞ்சத்தில் மழையனும் கையா ஆள் மனதில் சூழும் இருளை நீளும் துயரை பாடும் விதியை நீக்கும் நீயே நீயா Ku syukuri semua. Terima kasihku ya Allah atas indahnya hidup. Baik, rakyat membantu rakyat, itu dia antara kompilasi yang walaupun dalam situasi yang menyukarkan, ia membuatkan kita gembira kerana kita semua tampil untuk membantu satu sama lain. Ya, yang buatkan saya bangga Sugi, pertolongan ini tak kira bangsa dan juga agama. Kita semua tolong antara satu sama lain dan terima kasih rakyat Malaysia. Dan hari ini topik yang kami bawakan di Wanita hari ini ialah pertolongan cemas, psikologi, dan pastinya keadaan banjir ini memberi kesan emosi yang mendalam sekali buat mangsa-mangsa banjir, kan Sugi? Betul, setuju sangat Hawa. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana, kita akan mengupas topik ini bersama dengan seorang pakar. Berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan seperti yang Hawa dan saya dah kongsikan, topik kita pada hari ini adalah pertolongan cemas psikologi dan kita sudah pun terhubung bersama dengan seorang pakar dalam talian sekarang ini. Ya, Hawa? Kita bersama dengan Puan Hajah Azlina Rozi Ghaffar, iaitu konsultan psikologi, clinical klinik psikologi Azlina. Assalamualaikum Puan Azlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Jita. Sihat. Puan Azlina baik. sihat ya, dan suara Puan Azlina cukup jelas. Tapi Puan Azlina, sebelum kita nak mendalami topik kita pada hari ini, apa kata kita saksikan dahulu sebuah laporan berkaitan dengannya. Silakan. Musibah banjir yang melanda negara di beberapa negeri termasuk Lembah Kelang, ekoran hujan lebat yang berterusan sejak Jumaat lalu sememangnya memberikan impak yang cukup besar kepada seluruh rakyat Malaysia. Kejadian ini dicatatkan antara yang terburuk melanda negara sehingga menyebabkan ramai yang kehilangan tempat tinggal, kerosakan harta benda serta menyebabkan kemalangan jiwa dan kematian. Keadaan banjir di Lembah Kelang, terutama Selangor, disifatkan luar jangka berbanding negeri-negeri di pantai timur apabila tibanya fenomena musim monsun timur laut ini. Bagaimanapun, penduduk di setiap negeri dinasihatkan untuk melakukan persiapan sewajarnya bagi menghadapi sebarang kemungkinan dan perlu sentiasa peka dengan amaran hujan lebat serta angin kencang dan laut bergelora yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Selain itu, terdapat beberapa peringatan atau tip keselamatan awal yang boleh diamalkan sepanjang musim tengkujuh ini. Jadi untuk penonton-penonton di rumah apa peralatan yang perlu kita sediakan adalah contoh kita kena ada kit makanan. Sebab apa, kita tak tahu bila air tersebut akan surut dan kemungkinan ada yang kita dapat lihat mangsa tersebut dia sampai tinggal di kat atas bumbung rumah. Dan kemudiannya alatan macam tadi Fiza ada sebut, lampu suluh tu amat penting lah. Bila berlaku di waktu malam, sukar untuk kita melihat ataupun mencari apa-apa barang yang penting. Dan kalau boleh, kita sarankan cari apa-apa yang boleh menampung ataupun yang boleh terapung di permukaan air. Contoh paling simple, yang paling penting sini adalah life jacket lah. Life jacket ni amat penting dan saya berpandangan wajarlah untuk setiap isi rumah memiliki life jacket di kawasan-kawasan yang berpotensi untuk berlakunya banjir tersebut. Justru tidak kira di mana anda berada, kesiapsiagaan dan kesedaran semua pihak itu amat penting bagi mengurangkan risiko yang bakal terjadi di masa akan datang.
Segi persediaan bukan saja dari segi fizikal tapi dari segi mentalnya juga. Dan antara yang anda saksikan sebentar tadi ialah antara sedutan wanita hari ini pada 10 November lalu. Baiklah, hari ini kita nak fahami dan pelajari bagaimana kita boleh membantu mangsa-mangsa banjir ini dari segi emosi, dan kita bersama dengan Puan Azlina, ya. Okey Puan, apa yang boleh kita faham tentang emosi ataupun perasaan mangsa-mangsa banjir ni, Puan Azlina? Okey, terima kasih ya Hawa. Ya. Jadi apabila berlaku bencana, bencana seperti ini ataupun apa-apa saja krisis lah yang berlaku, manusia biasanya dalam keadaan dia akan mengharungi beberapa fasa emosi. Ya. Dan kita kena faham apabila manusia dalam keadaan terkejut dan terperanjat, maka di situ mungkin akan jadi panik, ya, akan jadi takut, ya, ada yang marah, ya, ada yang menyesal dan sebagainya. Ini semua adalah emosi manusia yang normal. Ya, jadi kita kena acknowledge, ya, maknanya kita kena iktiraf bahawa manusia ada perasaan-perasaan seperti ini, yang mana perasaan ini adalah normal, ya, apabila kita berhadapan dengan sesuatu yang kita tak biasa hadapi. Kan, dalam suasana zon selesa kita setiap hari pergi kerja, balik kerja dan sebagainya, biasanya emosi kita lebih stabil, kan, ya. Tapi apabila berlaku satu peristiwa yang sangat luar biasa, di luar jangkaan, dan apatah lagi, ya, tidak ada persediaan ataupun tidak ada pengalaman menghadapi perkara seperti ini sebelum ini. Jadi biasanya dengan peristiwa yang luar biasa ni, biasanya manusia akan mengalami kejutan emosi. Kadang-kadang kita jadi marah, kita jadi panik, jadi takut, jadi terkilan ke menyesal, geram, dan sebagainya. Jadi perasaan ini perlu difahami dengan baik dan perlu dibantu, ya. Di sini bagaimana nak bantu perasaan itu ada 3, kalau dalam psychological first aid tu dia ada 3 garis panduan, ya, yang kita boleh ikutilah, ya. Saya huraikan 3 garis panduan ini secara ringkas, iaitu yang pertama ialah look, ya. Yang kedua listen, yang ketiga link. Jadi bila kita kata look ni ataupun lihat, ya, maknanya apabila kita nak membantu, ya, Hawa dan Sanita, kita lihat dulu keadaan tempat yang kita nak bantu tu lah, ataupun mangsa tersebut, ya. Misalnya mangsa banjir, bagaimana keadaan dia, adakah selamat. Pertama sekali kita kena pastikan dia dalam keadaan selamat lah. Kalau dia dalam keadaan selamat, mungkin kita lihat pula bagaimana yang kita boleh bantu dia, sebab kita pun mesti berada dalam keadaan yang kita boleh memberikan bantuan dan pertolongan. Kalau tidak, takut nanti kita dua-dua tak selamat. Kan? Jadi penting, ya, bagi orang yang nak membantu untuk dia menilai dulu suasana tu. That's why dia kena look, tengok ada tak di situ apa yang boleh digunakan untuk membantu. Contohnya katalah, ya, orang tu duduk dekat atas bumbung, kan. Kita tengok hari tu, kan, Sanjita masa mula-mula banjir tu, ada yang viral, kan, satu keluarga tu terpaksa naik atas bumbung, kan, untuk menyelamatkan diri daripada banjir, ya. Jadi kalau kita sampai di tempat tersebut, kita tengok adakah kita ada kemampuan untuk membantu turunkan daripada bumbung. Kalau kita tak ada kemampuan, kita pergi pula pada yang link tadi itulah, ya, maknanya kita dapatkan bantuan. Tapi semasa kita berada di tempat kejadian tersebut, kita tengok apakah bentuk bantuan yang diperlukan. Di sini perlu ada listen. Jadi tanya dia orang, tanya dia apa yang dia perlukan selain daripada kita dah assess sendiri, kan. Mungkin perlukan bot, mungkin perlukan makanan, ya, mungkin perlukan barang-barang kering ke, sebab tempat yang kita akan pergi ni berbeza-beza. Mungkin ada orang pergi ke tempat pemindahan sementara, PPS, kan. Di PPS mungkin dah ada barang-barang keperluan, yang disediakan oleh pihak PPS. Misalnya sudah ada kemah, ada tempat saya tengok agak advance, dah ada kemah dah untuk setiap keluarga. Ada bekalan-bekalan makanan, dah ada beras, dah ada pampers, dah ada tu. Tapi kadang-kadang ada tempat yang kita pergi tak ada apa-apa pun, makanan pun tak ada, kan. Jadi kalau kita hantar perkara yang sembarang yang salah, nanti mungkin dia tidak begitu berguna lah, kan. Contohnya macam kalau atas bumbung kita bagi dia Maggi, dia tak boleh nak masak pun, kan. Jadi kita kena berikan apa yang sesuai, dan kita pun boleh tanyakan apa yang diperlukan. Jadi itu yang kedua, listen. Yang ketiga, link. Link ni maknanya kita hubungkan dengan pihak-pihak yang kita rasa boleh membantu. Misalnya cuba dapatkan daripada lokal dulu, contohnya macam penghulu ke, ketua kampung ke, pihak masjid ke, yang terdekat dengan kawasan tersebut. Sebab kadang-kadang, kan, Hawa dan Sanjita, kadang-kadang
tempat yang banjir yang kita pergi ini hanya di bahagian tertentu saja. Tapi dekat bahagian luar tu elok tak banjir pun. Betul. Kadang-kadang masih okey ke tu. Balai raya okey, ada sekolah yang okey. Jadi tapi mereka tidak tahu ada mangsa banjir ni sebab kadang-kadang kan terputus hubungan. Misalnya malam saya pergi ke Hulu Langat, mereka terputus hubungan selama 5 hari tak ada bekalan elektrik. Tapi berita tu tak sampai keluar. Betul. Jadi bila kita sampai di situ, kita tanya mereka apa yang mereka perlukan. Dia kata dah ada banyak NGO hantar makanan, semua proto semua dah ada, dia kata. Jadi yang tak ada ialah torchlight. Dia minta kita belikan torchlight dengan sebab dia kata gelap. Sebab hujan masih turun kan, jadi siang pun gelap, malam apatah lagi gelap juga kan. Faham, dan saya setuju sangat dengan apa yang Puan Azlina kongsikan lah, sebab mungkin ada sesetengah kawasan sejak 18 Disember sudah mula hujan dan ditempatkan lebih awal kan. Jadi mereka mungkin dah ada apa yang keperluan-keperluan asas. Jadi seperti yang Puan katakan, kita tanya dahulu, listen, tanya apa yang mereka perlukan, setelah itu kita berikan bantuan. Tapi Puan Azlina, mungkin Puan Azlina juga boleh kongsikan lah, kita setiap orang yang ditimpa musibah ataupun bencana ini ada fasa-fasa yang perlu dilalui. Mungkin buat masa sekarang respon seperti yang Puan kongsikan, dan setelah itu recovery kan. Recovery bukan sahaja untuk membina semula rumah mereka, membersihkan dan semuanya, tetapi recovery untuk diri mereka juga. Mungkin Puan boleh kongsikan lebih lanjutlah mengenai trauma yang dilalui mereka. Mungkin kita tak melihatnya dengan mata kita, tapi apa yang sebenarnya dilalui oleh mereka dekat dalam diri mereka itu. Ya, okey. Ini kita nak pergi lebih lagi kepada listen tu lah. Kan, apabila kita mendengar, bila kita mendengar emosi manusia, perkara pertama yang kita kena buat ialah kita kena iktiraf emosi tersebut. Sebab itu pengalaman dia sendiri, kita sendiri tak mengharui pengalaman tersebut kan. Jadi kita jangan katalah misalnya, janganlah fikir macam tu, kenapa Puan cakap macam tu, jangan. Jadi kita kena bahawa pengalaman tersebut adalah apa yang telah mereka lalui. Jadi kita dengar dengan baik. Apabila kita dengar ni kan, Hawa, Sanjita, kita kena dengar dengan empathy. Empathy maknanya seolah-olah kita sendiri berada di situ. Kita sendiri menghargai perkara tersebut. Jadi bila kita sendiri menghargai, barulah kita akan rasa betapa dahsyatnya misalnya perkara tersebut berlaku dan perasaan yang dialami. Dan lain dia punya interpretasi kepada perkara tersebut, walaupun perkara yang sama. Contohnya, ada orang mungkin memang rasa sangat kecut. Ada orang mungkin dia boleh mengawal perasaan dia dan dia after some time, misalnya setelah beberapa ketika, dah sehari dia dah boleh bertenang, boleh stabilkan perasaan. Baik, Puan. Ada orang masih lagi bingung. Contohnya kanak-kanak kadang-kadang mereka sangat terkesan. Remaja dia masih lagi bingung. Kenapa benda ni? Kenapa rumah dia dah tak ada? Mana mainan dia? Kenapa mainan dia semua tak ada? Dan bagi orang tua pun, kadang-kadang orang tua, warga emas yang sakit, yang memang terlantar, kadang-kadang mereka pun dalam keadaan sakit. Mungkin ubat dia pun hanyut juga. Jadi dah tak pakai ubat. Jadi dia dalam keadaan delirium ke misalnya, sakit dan tak jadi bingung. Jadi ini yang kita perlu bantu, maknanya dengar mereka bercerita dan hanya iakan sahaja. Jangan nafikan perasaan tersebut. Okey, baik. Puan, kita nak memahami lagi emosi mangsa banjir ini dan terutamanya mereka yang ada anak-anak dan sebagainya kan, bagaimana untuk menenangkan, memahami anak-anak itu lagi. Tapi sebelum kita sambung, Puan, kita nak saksikan tinjauan bagaimana masyarakat membantu antara satu sama lain, membantu mangsa-mangsa banjir untuk mengemas kediaman mereka. Ayo kita saksikan. Dalam kejadian hujan lebat dan air pasang pada Jumaat lalu, kawasan perumahan di Taman Kelang Perdana dinaiki air sehingga ke paras lutut yang menyebabkan hampir 2,000 orang terjejas, iaitu melibatkan kira-kira 500 keluarga. Sekarang ni saya berada di salah satu kawasan yang terjejas akibat banjir, iaitu di Taman Kelang Perdana. Dikabarkan penduduk di sini mula membersihkan rumah masing-masing selepas air mula surut sejak 2 hari lepas. Dan di sebelah saya ni terdapat longgokan barang-barang yang telah rosak dan yang terpaksa dibuang. Tinjauan kru wanita hari ini mendapati penduduk mengalami kerugian yang tinggi kerana berhadapan dengan kesan banjir yang telah merosakkan struktur kediaman selain harta benda musnah diselaputi lumpur sehingga menyebabkan kebanyakan barangan terpaksa dibuang.
Seorang penduduk iaitu Marini Hacil, 62 tahun dan anaknya Nur Syahira Muhammad Yusof, 33 tahun, mengakui barang di kediaman mereka kebanyakannya rosak ditenggelami air. Barang elektrik tu macam peti ais, TV, yang lain semua terapung. Dia naik dengan cepat air tu. Kalau yang macam almari tu semua membuanglah kat depan tadi. Kembang. Kabinet TV semua dah habis. Barang hantaran Almari, Nana, barang hantaran adik pun ada yang tak elok jugalah. Macam dia ada beli almari, rak TV pun dah belum guna lagi. Dah kembang apa semua macam tu. Dia punya majlis tunang dia bulan depan. Penduduk lain iaitu Nurul Huda Ali, 46 tahun pula memberitahu kerja-kerja mengemas dan membasuh rumahnya dijalankan sejak Isnin lalu dan mengakui turut terpaksa banyak membuang pakaian yang tidak dapat digunakan lagi. Malam, dia pukul 9 pagi. Ni hari ni rehat sikit. Ada nak buang cadar sebab dia letak sebelah bawah kan. Kalau letak sebelah bawah, bila air masuk dalam almari kan, yang dia rasa tu. Sebab biasa naik air pun tak adalah sampai macam tu tingginya. Tak sangka lah. Sementara itu, Halijah Syafi'i, 53 tahun berkata dia menganggarkan kerugian yang dialaminya kira-kira RM2,000 dan berharap bantuan pasca banjir dapat disegerakan agar dapat meringankan bebannya. Harapan kami semualah kalau boleh naklah bantuan tu segera kan, sebab banyak yang rosak. Ada yang barang-barang elektrik pun dah tak boleh pakai. Macam bilik tidur semua kan, katil, lemari semua dah rosak dah habis semua. Walaupun berduka tapi tetap gembira. Diharapkan semua mangsa yang terlibat untuk kekal tabah mengharungi dugaan dan semoga usaha pemulihan di kawasan yang terjejas dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Walaupun berduka tetap gembira, Hawa, ya. Apabila kita melihat reaksi mereka ya sedih, ada yang gembira dan sudah reda dengan keadaan, menerima sahaja apa yang berlaku, dan itu adalah fasa recovery, tengah membersihkan rumah, mengemas dan sebagainya. Dan mungkin Puan Azlina, di sini kita boleh kongsikan bagi mereka yang pertama kali melalui bencana banjir ini kan, mereka tidak menduga langsung apa yang menimpa mereka kan, dengan kerugian dan sebagainya. Jadi kita sebagai masyarakat, bagaimana boleh kita memberikan mereka sokongan moral itu, bukan sahaja untuk dewasa tetapi juga untuk kanak-kanak yang psikologi mereka mungkin tidak begitu stabil buat masa sekarang. Baik, jadi bila kita bertemu dengan mereka macam saya, kita cuba untuk menjadi pendengar ya, dan memberikan affirmation lah, ataupun maknanya mengiktiraf perasaan mereka, mendengar dengan baik dan membantu mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya apa yang dirasa, contohnya kadang-kadang ada yang mungkin akan kata trauma misalnya apabila hujan lebat sekali lagi, sebab kalau kita tengok masih lagi hujan turun kan di beberapa tempat. Jadi kadang-kadang ada yang dah mula trauma sebab kita ingat sekali pertama hujan turun dan tiba-tiba air masuk sampai dalam rumah dan tiba-tiba dah naik dah sampai paras pinggang. Kan ya. Jadi apabila hujan semua turun sekali lagi, dia dah jadi trauma. Jadi kita boleh tanya dia, kalau berlaku sekali lagi katnya hujan, apa yang puan boleh lakukan ataupun apa yang encik boleh lakukan kan ya. Jadi mungkin dia akan dia sendiri boleh fikirlah, misalnya saya rasa saya dah kena berjaga-jagalah, saya dah kena hubungi pihak-pihak berkenaan ke misalnya, ataupun ada juga yang walaupun sudah boleh pulang ke rumah tapi mereka boleh kembali semula ke PPS untuk mendapatkan makanan dan tempat tidur. Balik ke rumah, bersihkan rumah sahaja. Jadi maknanya kita bagi tahu dia, maknanya walaupun encik dah boleh balik ke rumah, tapi kalau encik rasa tak selamat di rumah, boleh pergi semula ke pusat pemindahan sementara ya, untuk keselamatan diri encik dan ahli keluarga. Jadi kita bincangkan apa yang boleh dilakukan dan bukan setakat maknanya dia merasa cemas, merasa takut dan sebagainya.
tapi what is doable, apa yang boleh dilakukan. Baik. Puan Nazlina, maksudnya sokongan dan juga semangat dan juga bantuan yang kita berikan sekarang ini perlu berpanjangan, perlu untuk jangka masa yang panjang. Bukan setakat ini saja kan, sebab pasca banjir mengenangkan barang-barang yang rosak, hanyut, masa depan dan sebagainya ya. Terima kasih banyak-banyak Puan Nazlina kerana bersama Wanita hari ini, tengah hari ini, dan harapnya kata-kata itu memberi semangat buat kita semua. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan Azlina. Terima kasih. Okey, Hawa, itu dia perkongsian daripada Puan Azlina dan saya pasti memberikan pencerahan kepada kita semua dari segi bagaimana kita boleh memberikan mereka bantuan dari segi sokongan moral lah ya, dan untuk mereka sendiri mengharungi hari-hari yang akan datang yang kita tidak pasti bagaimana, tetapi kita cuba membantu satu sama lain. Masih lagi nak membincangkan tentang perkara yang perlu kita tahu sewaktu musim banjir ini, tapi kita nak berehat dulu seketika ya Sugi. Ya, kembali lagi selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini. Terima kasih kerana masih bersama kami di Wanita Hari Ini. Dan dalam kebimbangan kita tentang banjir ni Sugi, kita bimbang juga tentang penularan COVID-19. Dan setakat ini yang dilaporkan 361 kes positif COVID-19 di 7 negeri. Dan antara penyakit lain turut dikesan, antaranya ialah HFMD ataupun Hand, Foot and Mouth Disease. Dan 361 kes ini dalam kalangan mangsa banjir di 7 negeri. Kami harapkan semuanya akan berada dalam keadaan yang terkawal angka ini. Baik, dan sekarang ni kami ingin berkongsi bersama dengan anda apa yang perlu dilakukan sewaktu dan selepas banjir, dan kita bersama dengan Puan Roslina binti Mokhtar selaku penolong pengarah kanan bahagian pendidikan kesihatan KKM. Selamat tengah hari Puan. Selamat tengah hari Cik Hawa, Cik Sujita. Okey, baik Puan, seperti mana yang kita tahu sememangnya sewaktu banjir ini akan terjadi penyakit-penyakit kan. Seperti mana yang Hawa baru sahaja kongsikan, ada antaranya adalah hand, foot, mouth disease. Jadi mungkin sebagai permulaan Puan boleh terus kongsikanlah sebagai satu komuniti bagaimana kita boleh mengelak daripada penyakit-penyakit ini. Puan, silakan. Okey, pertama sekali terima kasih kepada Cik Awa dan Cik Sujita atas slot rancangan Wanita hari ini, segmen perkongsian maklumat lah apa harus kita lakukan ketika musim banjir ni ya. Salam sejahtera kepada penonton-penonton rancangan WHI pada tengah hari ini. Sebagaimana kita tahu dah, banjir ni mana-mana sekarang kita tengah hebat dengan pasal banjir. Jadi bila masa banjir ni adalah banyak penyakit-penyakit lah yang boleh disebabkan oleh banjir ini, keracunan makanan, bawaan air, apa yang perlu kita ambil langkah-langkah untuk mengelakkannya lah. Okey, untuk yang langkah-langkah untuk mengelakkannya semasa banjir ini, kita sebenarnya kita kena tengok pada keadaan ya. Kalau kata penyakit-penyakit yang kita patut elak ni, kita ada langkah-langkah lah untuk elakkannya. Yang pertamanya, kita perlu bermain atau elakkan diri daripada bermain atau berada air banjir. Ya? Selain daripada itu, kita kalau kata kita dah masa kita terkena air banjir, jadi kita segeralah bersihkan diri kita dengan air yang bersih dan cuci tangan ya, cuci tangan dengan betul dan sentiasa jaga kebersihan diri. Selain itu kita jangan gunalah kita jangan guna air banjir ni untuk bersihkan diri. Kalau tak ada air, kita gunakan air banjir untuk bersihkan diri dan peralatan atau makanan. Itu kita perlu elak-elak. Kemudian kita sentiasalah menggunakan air yang bersih, kalau boleh air dalam botol ya, untuk minum, cuci makanan, peralatan dan untuk diri sendirilah. Kemudian kalau kata yang berada di pusat pemindahan pemindahan sementara, pastikan pusat pemindahan kita tu sentiasa dibersih dan tidak ada lalat tikus ya. Kemudian sentiasalah untuk kalau kata ada kata gejala lah seperti demam, kita segera dapatkan rawatan lah pada di mana-mana klinik kesihatan atau hospital berdekatan ya. Sebab kita tahu ni air banjir ni dia dah tercemar dengan limbah najis, dari tangki najis ya. Haiwan dan bangkai haiwan. Itu kita perlu penyakit yang perlu kita elak lah untuk menjaga kesihatan kita. Okey, baik Puan. Apa sebenarnya antara simptom-simptom yang perlu mereka sedar bahawa ini merupakan simptom penyakit bawaan air Puan yang tak boleh ambil mudah? Simptom-simptom yang penyakit bawaan air yang jangan ambil mudah ni, kita tengok cerit berit cerit berit macam lepas tu muntah, demam, sakit perut macam tadi lah, macam kalau kata HFMD tadi kan. Nanti
jadi berit, muntah dan itulah gejala-gejalanya yang boleh diperolehi lah bila terkenanya jangkitan. Okey. Baik, dan Puan, mungkin sekarang ni ada juga yang telah masuk ke rumah mereka untuk membersihkan rumah kan. Jadi di situasi sebegini, apa antara barang-barang yang boleh digunakan semula dan tidak boleh, seperti tilam, bantal, pakaian, boleh mereka keringkan, basuh dan guna semula ataupun lebih baik untuk dibuang terus? Okey. Bila banjir ni memanglah kita punya peralatan, barangan semua kebanyakannya banyak rosak dan kita ni banjir lumpur. Tapi sebaiknya, terbaik-baiknya lah kalau barang-barang itu kita elok buang lah. Sebab barang-barang tu dia dah terdedah kepada air banjir. Yang mana boleh ada risiko-risiko penyakit yang kita boleh perolehi. Penyakit-penyakit macam tadilah kita cakap cerit-berit tu, penyakit jangkitan kulit, demam dan sebagainya lah. Itu yang kata kita janganlah, kadang-kadang kita rasa sayang nak simpan kan, tapi sebaiknya kita buang lah. Kalau kain baju tu mana yang mungkin boleh dicuci, gunakanlah, kita ada tata cara untuk bersihkan pakaian, macam mana kita nak elakkanlah dari mendapat penyakit risiko. Kau boleh cuci sebersih-bersihnya ya Puan Roslina. Dan lagi satu Puan, kalau kita nak dengarkan kata-kata nasihat daripada Puan selain daripada kita bimbangkan penyakit bawaan air ini, mungkin kepada mereka yang berada di pusat pemindahan sementara PPS, bagaimana untuk mereka kawal diri dan juga patuh pada SOP supaya dapat elak daripada penularan COVID-19 Puan, secara ringkasnya ya. Okey, kalau secara ringkasnya lah, sekarang ni kita masih dalam pandemik COVID-19 COVID-19 di pusat pemindahan banjir tu kita terus kekalkanlah norma baru. Norma baru yang mana kita penjarakan fizikal. Penjarakan fizikal tu sekurang-kurangnya 1 meter tu kita perlu kekalkan. Tapi kalau kata kita tak dapat nak elak, kita kena pakailah pelitup muka. Pelitup muka jika penjarakan tu tak dapat nak dikekalkan. Kemudian kita kena keraplah cuci tangan dengan air dan sabun, ataupun menggunakan hand sanitizer. Rasanya ramailah kita punya NGO yang menyumbang hand sanitizer, sabun untuk mereka menjaga kebersihan diri. Selain daripada kita tak jangan berkongsi peralatan persendirian. Contohnya bersih bekas makanan, cawan dan sebagainya lah di pusat pemindahan banjir. Kemudian kalau boleh elak-elak lah. Memang kena elak lah kalau boleh. Janganlah nak bersembang-sembang dekat. Masa dia di pusat kumpullah kawan, jumpa saudara mara. Nak bersembang-sembang. Kalau boleh itu kita elakkan. Dan juga sebagai langkah seterusnya adalah kita janganlah bersalaman. Gunakanlah amalan norma baru, tidak bersalaman, tidak bersentuhan antara satu sama lain. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Puan Roslina atas perkongsian dan peringatan yang Puan berikan tadi untuk apa yang perlu dilakukan sewaktu dan selepas banjir. Jaga diri Puan Roslina ya. Ya, terima kasih. Sama-sama kita jaga diri kita. Kita jaga kita. InsyaAllah. Assalamualaikum Puan. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik Hawa. Sebelum kita berhenti berehat, ini dia kami nak kongsikan bersama dengan anda bingkisan bersama segmen tajaan Shield Talks. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua penonton di rumah? Selalu nampak saya berlawan dengan penjenayah di kaca TV. Tapi kali ini misi saya lebih penting, iaitu berlawan dengan musuh yang berbahaya, Aedes, pembawa denggi yang boleh membawa maut jika kita leka dan tidak peka. Okey. Mula-mula ada bintik-bintik merah mula tumbuh di badan. Kemudian selera makan hilang, ada kalanya rasa nak muntah. Ada pula yang mulut, hidung, kulit mula berdarah. Demam pula tak kebah. Jadi jikalau anda ada gejala ini adalah simptom denggi. Syukurlah saya dapat rawatan dan bertindak segera. Kemudian saya terfikir tentang ahli keluarga tersayang, jiran-jiran. Kalau mereka tidak berhati-hati, mereka juga boleh dijangkiti denggi. Denggi boleh merebak melalui gigitan nyamuk Aedes. Jadi, kita haruslah hapuskan sarang pembiakan nyamuk Aedes. Misalnya,
Tutup semua bekas simpanan air. Periksa tempat air yang bertakung di botol atau tin kosong. Sambil kita jaga kita untuk lawan COVID-19 ni, kita juga kena jaga kebersihan dan persekitaran rumah kita untuk cegah denggi yang kurang dilapukan. Nyamuk ni nampak je kecil tapi ancamannya besar. Dapatkanlah maklumat yang disediakan oleh pihak berkuasa seperti peta kawasan yang dilanda denggi, tips kenali denggi juga langkah-langkah pencegahan. Ingat, sentiasa gunakan penyembur racun serangga di rumah. Tiada lagi nyamuk kacau hidup kita. Itu dia langkah-langkah pencegahan denggi. Dan seterusnya kami ingin mengajak anda untuk sama-sama kita saksikan apa yang berlaku pada Islamic Fashion Festival beberapa hari lalu. Jom kita saksikan. Pentas peragaan fashion yang terhenti sejak 2 tahun lalu akibat pandemik COVID-19 kini mula kembali bersinar. Islamic Fashion Festival atau IFF 2021 kini kembali dengan lebih segar dan tetap mengekalkan objektif dan penyampaian fashion dalam interpretasi fashion muslimah. Malam pertunjukan fashion oleh pelika tempatan dan antarabangsa yang dihadiri oleh ramai pelika fashion dan selebriti tanah air. Turut hadir mencemar duli adalah Yang Maha Mulia Cik Puan Besar Kedah, Datuk Seri Utama Hajah Haminah binti Haji Haminuddin. Yang Teramat Mulia Raja Puan Besar Perak, Raja Nazatul Shima binti Almarhum Sultan Idris Afifullah Shah dan Yang Amat Mulia Raja Puan Perak Tunku Soraya binti Almarhum Sultan Abdul Halim. Bertemakan ijabi, busana rekaan yang diperagakan oleh para pereka sememangnya dapat memukau mata sesiapa sahaja yang memandang. Temanya adalah ijabi yang bermaksud positif. Kerana ialah kita semua baru je keluar daripada negativiti. Jadi saya membawa satu tema yang saya harap dapat memberi perangsang kepada para hadirin sekalian. Kita nak tunjuk that Islam does not equal to terrorism. So sebab itu kita buat very light dan dia boleh apply pada apa-apa keadaan. Dalam ini saya apply pada keadaan kota, orang-orang moden dan sebagainya. Kita bagi mesej itu dengan cara halus. IFF kali ini turut menampilkan rekaan busana daripada Datuk Seri Farahan yang bertemakan modernity. We had 12 pieces on show and we showed obviously about positivity, which was the theme for the evening, and we wanted to show that beauty, glamour, style, fashion, they're still and always, available for everyone, and we love and appreciate all these things in life, the good things in life. And after all this experience the last 2 years, we hope to bring a little glamour back into their lives. Tidak melupakan mereka yang turut terkesan akibat banjir buruk yang melanda negara, majlis turut mengutip sumbangan bagi membantu mangsa banjir yang terjejas. Semoga IFF 2021 terus berjaya dalam mengetengahkan bakat dan kreativiti pelika fashion dan mengangkat martabat fashion muslimah di persada antarabangsa. Wanita hari ini. Kembali di Wanita Hari Ini dan kami ingin sama-sama mengajak anda untuk saksikan drama TV3 terbaru iaitu Saat Kau Takluk Cinta Ini. Lakonan Idris Han bersama Intan Najwa, Syazwan Zulkifli dan ramai lagi. Ia mengisahkan kisah suka duka percintaan dan pengorbanan seorang jejaka bernama Rahal. Kepada yang terlepas tayangan di TV3, anda jangan risau sebab drama ini akan ditayangkan juga di aplikasi atau laman web iQIYI. Pengguna VIP iQIYI boleh stream episod baru secara ekspres setiap Isnin hingga Khamis jam 11 malam. Manakala episod baru boleh di-stream secara percuma 48 jam kemudian. Dan sebelum kami mengundur diri, ingin kami ingatkan anda di negeri Pahang di mana ini baru yang keluar pengumuman penting dari Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia. Aras air sungai rata-rata di seluruh Pahang di Jambatan Sungai Bera, Sungai Kundang, Lubuk Pasu, Temerloh, Kuala Krau dan semuanya berada pada aras
berbahaya. Dan aras air Sungai Pahang di kawasan Paloh Hinai Pekan berada pada aras amaran. Jadi dinasihatkan agar penduduk bersiap sedia dan sentiasa waspada dan ikut arahan pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Dan bagi anda yang berada di sekitar Malaysia, di mana juga anda berada, kami berharap anda dalam keadaan yang selamat. Ya, semoga kita semua dilindungi daripada apa jua wabak dan juga bencana ya. Dan esok Wanita hari ini akan kembali dengan topik pasangan untuk bersembang jam 12 tengah hari. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih, jaga diri. Bye-bye. Bye, Assalamualaikum.